Kemudian melalui jalan zuhud dan tawaduk. Zuhud dan tawaduk ini adalah hasil yang akan timbul daripada zikir itu. Hasil daripada manusia mengingati Allah. Ingat kepada Allah itu bila teguh dalam hati, maka dia akan membuahkan zuhud ni yang menjadi laluan dia untuk semakin kuat kemauan dia untuk mengenal Allah. Macam mana zikrullah itu boleh membuahkan zuhud ni? Zuhud secara mudahnya nanti bila sampai persoalannya akan didetailkan huraian dia tu. Tapi zuhud secara mudahnya iaitu kalbu kita ni tidak dipengaruhi oleh kegilaan terhadap duniawi. Itu zuhud. Bukan berarti papa kedana. Bukan berarti miskin, tak ada benda. Selas pinggang. Itu adalah gambaran zahir yang bukan inti bagi zuhud. Zuhud tu apabila kalbu manusia itu tidak lagi dipengaruhi oleh kegilaan terhadap duniawi. Sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia banyak harta, sekalipun dia berpangkat tinggi. Itu hakikat zuhud. Jadi macam mana zikrullah ini boleh membuahkan zuhud? Kita tengok dari segi kefahaman. Macam mana dia boleh gigi tu? Bila kita ingat kepada Allah, nak menghuraian dia supaya nampak. Macam mana boleh jadi gitu tu? Bila kalbu kita ni teguh dengan ingatan terhadap Allah, kefahaman dan ingatan terhadap Allah tu diteguh dalam ingatan dan perasaan kita ni, sehingga antara ingatan-ingatan kita itu mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kekal. Bahawa segala makhluk ini ciptaan dia belaka yang akan binasa. Bila Allah Ta'ala yang Maha Kekal, maka makhluk ini tarahnya adalah makhluk yang akan binasa. Jadi bila ingatan itu meneguh di dalam ingatan kita, fikiran kita dan perasaan kita, dengan sendirinya akan membuahkan, akan menghilangkan pengaruh kegilaan kita terhadap duniawi. Bila kita ada kesedaran, semua makhluk, semua benda yang kita miliki, yang ada di sekitar kita, semua akan berakhir. Kita pun akan mati, barang milik kita pun akan habis, apa yang ada milik kita pun akan kita tinggalkan. Bila kesedaran ni tinggi, sebagai biasan daripada ingatan kita terhadap Allah yang Maha Kekal tu, bila kuat ingatan menjadi teguh dalam hati, dengan sendirinya dia akan membuahkan hati yang zuhud. Dengan sendirinya dia akan membuang kegilaan terhadap dunia. Dan tawaduk, macam mana zikrullah itu boleh mendatangkan tawaduk? Boleh mendatangkan tawaduk. Tawaduk ni orang yang rendah diri. Sebab apa rendah diri? Dia sedar diri. Orang rendah diri tapi tak sedar diri ada juga. Jadi rendah diri ni datang daripada perasaan sedar diri. Sebab apa saya kata gitu? Manusia boleh berwatak zuhud, tawaduk, tapi dalam hati dia kadang-kadang tak ada pun perasaan sedar diri. Tapi dia boleh tunjuk watak tawaduk. Boleh berlaku ke? Maka dikenaki hakikat tawaduk ni, dia merendahkan diri dia tu kerana kesedaran terhadap sedar diri dia tu, bahawa dia tidak memiliki apa-apa. Dah guana ni. Bila zikir teguh di dalam hati, ingatan terhadap Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan tu, teguh ingatan di dalam hati. Antara kesedarannya adalah Allah Ta'ala tu Maha Kuasa. Dialah yang memiliki segala-galanya. Maka ingatan itu bila kuat, akan menyedarkan bahawa makhluk semua ni milik dia belaka. Tak ada daya upaya belaka. Semua makhluk ni dalam kekuasaan dia belaka, dalam kehendak dia belaka, dalam milik dia belaka. Tak ada apa-apa. Segala benda yang ada pada manusia ini, semuanya kurniaan dia belaka, pemberian dia belaka. Diri kita sendiri, umur kita, kesihatan kita, harta benda kita. Bila kita sedar bahawa Allah lah yang Maha Kuasa, dialah yang Maha Kuasa, dialah yang memiliki segala-galanya, dialah yang mengurniakan tu ini. Bila ingatan kepada Allah itu teguh dalam ingatan kita tu, dengan sendiri dia akan menimbulkan kesedaran. Bila kukuh, kita ni tak ada apa-apa, terima limpah kurnia dia belaka, maka ingatan itulah yang dengan sendirinya akan menimbulkan tawaduk. Sebab itu orang yang hatinya arif, tidak lagi dari sifat ni, dia akan ada zuhud, dia akan ada tawaduk. Tapi kalau ada orang yang mengaku dia sebagai ahli makrifat tapi tak ada ciri-ciri ni, kalbu dia tak ada isi ni, zuhud, tak ada tawaduk. Hak dalam hati ni kita tak nampak, tapi waliknya hak dalam hati ni itu bit luar. Kita tahu tawaduk ni sifat dalaman, kita nak baca hati orang, tapi hak duduk dalam ni dia kerek tubik. Kerek tubik. Kalau cakap tak mudah, rendah ke orang, dia lebih dari orang, tinggi dari orang, tu tanda. Kalau itulah percakapan dia banyak. Kalau sekali-sekala tu kita anggap dia gurau ajalah. Tapi kalau pattern tu sama, tanpa dia kita dengar, tu sama pattern tu. Sebab dalam tasawuf
Ini lisan ini tarjumanul qalbi, penterjemah kepada hati. Jadi kalau percakapan dia tu duduk pemeh ke orang, duduk rendah ke orang itu sebagainya, duduk menyalah ke orang sebagainya, tu tanda dia tidak ada sifat ini. Jadi kalau ada orang dia mengaku ahli makrifat tinggi mana pun, kalau tubik riak-riak ni jangan pakailah. Biarlah dia arif warna pun, itu bukan jalur dia, itu bukan alamat yang betul dia. Kerana orang yang ahli makrifat mesti akan tumbuh ni sifat zuhud qalbu dia tu dan juga tawaduk qalbu dia tu. Hari ni zaman orang cuba nak menzahirkan macam-macam. Kalau zaman dulu orang nak menzahirkan kekayaan dan kemewahan, dan ni bukan kekayaan kemewahan. Keagamaan pun cuba, kesalehan, ketakwaan cuba nak ditunjukkan juga. Jadi zaman serba nak tunjuk orang. Jadi itu ada benda yang kita kena tengok balik. Jadi bila hati tu ingat kepada Allah, ingat kepada Dia lah yang maha kekal, yang maha memiliki segala-galanya, maka dengan sendirinya dia akan menimbulkan qalbu yang sedar bahawa makhluk ini semuanya itu akan binasa, akan hilang. Lalu menghilangkan kegilaan dia. Itu zuhud. Dia ingat kepada kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah Ta'ala bahawa segalanya milik dia, dialah yang mengurniakan. Dia akan sedar hatinya, manusia tak ada apa-apa pun, semuanya menerima limpah kurnia Allah. Bila ingatan tu kukuh, dia akan timbul tawaduk dan sebagainya. Itu keadaannya. Jadi bila ingatan-ingatan tadi dia kukuh dalam hati, maka dinamakan makrifat dan akan membuahkan sifat-sifat ni. Jadi kata Syekh ni, pertama sekali ingat kepada Allah dengan jalan zuhud. Yani bila ingat kepada Allah, dia akan membawa kepada zuhud, membawa kepada tawaduk, dan dia adalah laluan, cara, dan ialah cara untuk menguatkan kemahuan kita, keinginan kita untuk memperdalamkan makrifat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.